الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Haji pengurusi kita pagi ini, Barisan Jurukuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan puji syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan takdirnya lah kita berada di rumah Allah pagi-pagi ini. Tak lain tak bukan kerana menunjukkan rasa kehambaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menuntut sesuatu yang mulia si Allah Ta'ala, iaitu ilmu. Baik tuan-tuan, pagi ini kita terus bicara kita ke mana tuan? 363 kan? Ya, 363 nah. Baik tuan-tuan, kita masih bicara tentang dosa. Seperti mana dosa ni adalah najis, kan? Najis maknawi, najis yang tak nampak. Bahayanya najis ni apabila kita rasa kita kotor, kita tak nak masuk dekat orang lah, takut bau dan sebagainya. Maka dosa, bahaya dosa ni ialah apabila dia rasa terlalu besar dosa, dia akan putus asa dari rahmat Allah, sehingga dia katakan rasa-rasa Allah tak ampun dosa aku ni. Ini yang bahaya tu. Sebab Allah sebut wala tayasu min rauhillah, jangan kamu putus asa pada rahmat Allah. Malah dosa yang melampau, yang terasa besar sangat, boleh seseorang itu membunuh diri. Konon-konon dengan bunuh diri selesai masalah. Ini bahayanya. Bahaya ialah apabila ia rasa terlalu besar, lantas tidak mau minta ampun. Yang kedua, apabila yang konon-konon nak menamatkan keadaan, bunuh diri. Dan contohnya, kalau seseorang tu bersalah dengan mak bapak, bersalah besar sangat, mungkin dia takkan balik jumpa bapak dah. Sedangkan sepatutnya dia haraplah pengampunan bapak dia, kemaafan bapak dia. Maka dosa ni terlalu bahaya tuan. Jangan biarkan lama pada kita. Sepantas itulah kita menampun pada Allah Ta'ala. Maka satu kisah, kita tengok kisah pendek, muka surat 363 tu. Imam Al-Junaid Baghdadi, orang dulu tuan-tuan, dia bila nisbah kepada nama-nama tempat, Baghdad ni Iraq lah, Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani, Jilan nama tempat di Iran kelahiran. Dia nisbah kepada tempat supaya mudah kita ingat. Bila Baghdadi, maka Baghdad lah. Syekh Daud Fatani, petani lah. Syekh Muhammad Sa'id Al-Linggi lah, ulama Nusantara. Jadi mudah. Kita ni gelaran kita lain benar. Mak lembu lah, mak kabau lah, mak kambing lah, dia binatang. Baik, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi bertemu dengan gurunya Sari As-Saqafi. Yang Syekh Junaid ni duk tengok termenung lain macam guru dia, macam fikirannya terganggu. Maka Syekh Junaid tanya, kenapa tuan guru pagi ni? Macam itulah lebih kurang. Gurunya kata, seorang pemuda
datang padaku dan dia tanya tentang hakikat taubat. Hakikat taubat. Maka aku jawab, jangan lupa dosamu. Kata Sari As-Saqafi, dia kata jangan lupa dosamu. Kan? Tetapi pemuda tu membantah, tak setuju dengan kata guru. Dia kata bahkan taubatlah yang melupakan kamu tentang dosa. Kemudian dia terus keluar daripada gurunya, Sari As-Saqafi. Syekh Junaid kata sebenarnya kenyataan pemuda itulah yang betul. Sebab apa? Kalau dia kata jangan lupa dosamu, memanglah kita tak lupa. Macam mana nak bagi lupakan dosa? Bertaubat. Akhirnya lupalah dosa. Begitu. Kalau anak tadi balik jumpa ayah, ibu minta maaf, habis selesailah, lupalah. Kira yang baru pula lah. Maka dengan Allah lagi lah kena selesai. Iaitu kata pemuda tadi, bertaubatlah. Nabi kata at-taibu min az-zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat daripada dosa seolah dia tidak berdosa lah. Maka kita kena kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Jadi kata pemuda, nak lupakan dosa ni bertaubat. Kalau kita tak taubat, kita tak lupa dah. Kita buat salah pada orang, kita tak lupa tu. Walaupun sewaktu remaja kita dulu, kita takkan lupa. Kan? Maka nak lupakannya ialah bertaubat pada Allah, bersihkan dengan istighfar. Dalam Quran Allah sebut wabil ashari yastaghfirun. Dalam bertaubatlah kamu ketika waktu sahur. Waktu sahur sebelum subuh tu baik untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala di kala sunyi. Baik. Ibnu Ajibah berkata, Syekh Sa'di As-Saqafi melihatnya sebagai ahli permulaan. Maknanya bertaubat daripada dosa tu dia sebagai ahli permulaan. Sedangkan Junaid melihatnya sebagai ahli kesudahan. Maksudnya yang terbaik itulah. Dosa jangan biar berpot lama-lama. Nanti bila macam karat lah. Karat ni kalau dilekat kat besi lama, dia akan jadi berlubang lah. Makan besi tu. Dan jangan beri lama. Kena karat, sapu, buang minyak, sapu begitu. Kan? Begitulah dosa ni. Kan? Kata ulama, inna ta'ata kullama istasgharat kaburat inda Allah wa innal ma'siyata kullama ista'zamat saghurat inda Allah. Sesungguhnya taat bila mana kamu rasa kecil, ia adalah besar di sisi Allah. Dan maksiat bila mana kamu merasakan besar, ia kecil di sisi Allah. Kan ini satu kenyataan ulama. Taat ni kita rasa kita buat baik ni memanglah kita rasa kecil kan, kita buat baik. Walaupun kita rasa besar, kita rasa kecil, maka dia akan jadi besar di sisi Allah Ta'ala. Kita rasa kecil, apalah sedikit sekadar mampu, mesti rasa kecil. Kalau rasa kecil, Allah akan rasa besar ketaatan kita. Kalau kita rasa besar, kecil insya-Allah. Mengandang-andang rasa besar, saya telah buat sponsor 100 pun ambil gambar, panggil surat khabar semua. Nak menyebarkan maklumat kata aku ni orang yang rajin menyumbang sponsor. Kecil sisi Allah Ta'ala. Sebab boleh rosak. Ingin orang tahu, ingin diketahui, ingin nama disebarkan, mungkin akan rosak. Jadi kecil sisi Allah Ta'ala. Maka ketaatan yang kecil itu kita sembunyikan. Kita rasa kecil benar, malu nak cerita kat orang. Kecil benar, maka dia susah. Sebab bila tak cerita, orang tak tahu
kita pun tak ada harap apa daripada manusia, maka ini menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Maka sembunyilah sesembunyi-sembunyinya ketaatan kita, kan? Dan maksiat bila rasa kamu merasa besar, kecil, masih kecil je. Kita minum pagi, orang bagi telur 100 biji, telur dah ada, dia ambil 2. Dia tengok banyak, ambil 2. Orang bagi tetap 100 biji dah dalam pinggan, dia ambil 1 lagi. Dia rasa besar sangat. Salah tu. Sebab ada seorang datang kemudian, nasi saja, telur tak ada, kau dah balon dulu. Kecil ke agak-agak tuan? Dia kena maksiatnya kecil, kena rasa besar. Sebab kesannya makan seorang tamak betul takji tu, saya geram betul, saya tak mau, lain kali tak nak makan dengan dia dah. Kalau makan macam tu lah dia mesti ambil lebih. Jadi kesannya tu orang tak mau makan nasi dengan dia, sebab ceritanya macam tu lah. Kan. Jadi kesalahan tu rasa kecil, tapi kita rasa besar. Besarnya ialah kesan tu, kan? Masya Allah tuan-tuan. Jadi ulama menyebut begini supaya kita sentiasa berwaspada dalam beranggapan merasakan taat dan maksiat ni. Kalau kita rasa besar, mungkin kecil. Sebab kita rasa besar, kita ingin diketahui orang, disebut, ditulis, dirakamkan. Takut tuan, maka bila orang tahu, kita rasa seronok, maka kita sudah dapat gembira, maka mungkin berkuranglah balasan di akhirat nanti. Jagalah. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, law lam tuznibu la zahaballahu bikum, wa la jaa biqaumin yuznibun, fayastaghfiruna Allah Ta'ala fayaghfiru lahum." Maksud, demi Tuhan yang jiwaku di dalam tangannya, yang diriku adalah miliknya, kan? Kalau kamu tidak melakukan dosa, nescaya Allah hapuskan kamu dan mendatangkan satu kaum yang melakukan dosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala, lalu Allah ampunkan dia. Baik, kadang-kadang dosa ni berpotensi untuk orang jadi baik. Sebab orang buat dosa, maka tumbuhlah ingin rasa minta ampun. Orang tak buat dosa, mungkin dia rasa tak berdosa, maka dia pun tak ingin nak minta ampun. Bahaya juga. Orang janganlah balik ni terus buat dosa. Buat apa sebab nak minta ampun? Tak. Maknanya buat dosa yang baik ni, dosa mana ada baik, kan? Tapi dosa ni dia mendatang satu kebaikan apabila selepas buat dosa, lantas dia terus menyesal, berazam tak mau buat lagi dan terus bertaubat pada Allah. Maka dosa itulah dosa yang mengundang taubat yang terpuji. Sebab merasa tidak berdosa juga bahaya. Sebab keinginan untuk bertaubat menjadi dingin. Bahaya tuan. Tapi janganlah cari pasal nak bertaubat, buat dosa dulu. Sebab dosa yang telah ada pun banyak lagi tuan-tuan. Kenang balik nostalgia lalu-lalu, dosa kita dalam kelas, dosa kita depan ibu ayah kita, dosa depan adik abang, kakak sepupu sepapat kita. Fikir balik, ada, tak payahlah buat lagi untuk jadi baik. Ingatlah dosa yang telah lalu, dah telah banyak, kan? Maka ingatkan dosa itu membuatkan kita ingin bertaubat, kan? Jadi setengah orang tuan-tuan, zaman dulu ni kita tahu kata berdosa tapi tak terperinci. Mungkin dosa besar, kita minta ampun lebih kurang.
Bila kita belajar, dosa kecil kita rasa besar sangat. Jadi maka bila terkenang hidup yang lampau, mungkin telah pernah kita ni kecil-kecil jahat tuan. Kadang-kadang nampak ular lalu jauh tu kan, terus cari parang, cari rotan, kayu, pergi pukul ular tu. Ular tu bukan masuk dalam rumah pun, bukan masuk dalam baju pun, dia jauh tu. Mungkin ular tu pergi cari makan untuk nak bagi anak dia, kita pergi bunuh dia. Ni kita pegang ular boleh bunuh Ustaz, tikus memang bunuh bukan sunat muakkad. Tapi harus membiarkan dia hidup kalau dia tidak membahayakan kita, tuan-tuan. Tapi ni kita dulu nakal tu kecil-kecil. Kadang kita ambil, kan kita masak nasi dengan kayu api dulu kan. Kita buang kayu, tengok semut duk berjalan, jahat. Nakal lah. Berapa puluh nyawa kita telah bunuh. Semut ada nyawa tak? Ada lah. Cuba ingat balik masa lampau. Kadang-kadang tengok satu pokok rambutan tu kerenggak banyak. Macam mana nak bunuh dia? Kita gantung tengkorak kambing ke tulang ayam ke, dia akan turun main habis. Kita pun bakar daun kelapa kering, mampus kau. Tuan, mungkin semut tak apa boleh bunuh. Semut tu masuk dalam telinga kau ke? Dia duduk kat pokok nah. Dia, kalau dia tak berhak hidup, kenapa Allah nak hidupkan dia? Dia berhak untuk hidup. Kalau nak bunuh pun, jangan bunuh dengan api, bunuh cara lain. Bila kerenggut banyak di pokok tu, kita ambil semut hitam yang panjang tu, lepas itu. Sebab kerenggut dia gerun dengan semut hitam. Tu cara dia. Akhirnya dia pergilah. Yang kau pergi gantung tengkorak, kau bakar. Kan? Banyak jahat kita dulu tahu. Dan juga orang dulu, bukan semualah, kalau nak ambil madu lebah, dia bakar tu. Bakar pakai sarung. Habis jatuh, kau ambil madu dia. Lepas tu cerdik sikit, dia bakar daun kelapa tadi, dia padamkan, dia pakai asap supaya dia pening. Boleh tahan lah. Boleh tahan. Hari ni pula orang nak ambil lebah, dia pakai baju plastik supaya tidak digigit. Itu makin cerdik manusia. Tapi dulu kejam, dia bakar tuan. Sepatut lebah ni, dia akan sedut madu-madu di antara hutan tu, masuk dalam sarang, tutup. Penuh, dia pindah tempat lain. Sebab Allah sebut, wa auha ilan nahli, Allah ilhamkan kepada dia untuk. Tapi kita pergi bunuh dia. Teruk tuan dulu. Siapa pun tangkap lebah, siaplah besok. Hari ni mungkin tak tangkap lebah, nipu pula. Ini ori, semua ori. Tuan-tuan, ada. Bila orang tak takut dosa ni tuan, ada je. Maka kita ingatlah kembali masa lampau. Maka dengan harapan supaya kita cetus ingin bertaubat. Tak payahlah lepas ni nak buat dosa apa atau aku nak taubat ni. Jangan nak cari pasal lah. Ingat yang lepas pun sudah cukup tuan-tuan. Banyak dosa kita tuan. Kadang-kadang kita paksa exam dalam dewan. Tiru kawan punya, hang tak begitu, hang keluar nanti terjam. Hang kawan ku, bagilah tahu aku tak ada masalah baca buku ni. Tuh. Keputusan sama. Kawan ni pulun macam setengah mati baca buku. Tuition sana, tuition sini, balik baca buku. Dia ni pukul 8 dah tidur dah. Tapi keputusan sama. Pasal tiru tuan. Lepas tu dapat sijil lepas tu. Lepas tu dapat kerja sama-sama. Tuan-tuan bayangkan. Agak nak kira macam mana rezeki yang dia dapat tu. Tuan, berat tuan. Dosa tu. Kawan tu macam nak setengah mati baca buku. Tuition lagi, bayang tak nak. Dia relaxnya.
hang kawan aku, kawan dunia akhirat, kata dia. Bukan main. Tolong tulis kat ruler lah, tulis kat pensil lah, tulis kat tangan lah, kan. Tak apa, aku garu kepala, kau tengok garu, kan tulis kat belakang tangan. Jadi semua tu tak berdosa ke tuan? Dapat kerja lagi, dapat jadi guru besar. Yang pulun baca tu guru kecil, dia guru yang meniru tu guru besar. Macam mana tuan? Ingat, tak salah ke? Tuan, jangan main-main tuan. Maka marilah kita ingat masa lampau bahawa kita ni banyak salah tuan. Maka supaya cetus ingin rasa bertaubat pada Allah Ta'ala, kan? Baik. Demi Tuhan yang diriku adalah miliknya. Nabi selalu sebut macam tu. Demi Tuhan yang jiwaku dalam miliknya, supaya ingatkan dia bahawa dia ni dalam milik, dia adalah milik Allah, kan? Kalau kamu tidak melakukan dosa, jangan Allah hapuskan kamu dan bentangkan satu kaum yang buat dosa, kemudian mereka minta ampun. Mana buat dosa itu sendiri, dosa yang membuatkan kita terpuji, dosa yang telah kita buat, kita tak sabar-sabar untuk minta ampun pada Allah Ta'ala, ingin dibersihkan. Inilah dosa yang terakhir kita buat dalam hidup, itulah dosa yang terbaik, kerana dengan dosa tu kita menjadi orang yang at-taibun, itu yang baik, kan? Rasulullah bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Betapa sayangnya Rasulullah pada kita tuan-tuan. Syafaatku li ahli al-kaba'ir, bagi orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Jangan pula kita salah faham, kalau gitu buat dosa besar tak apa, sebab Nabi mesti bagi syafaat. Jangan. Cuma bagi orang yang telah melakukan dosa yang besar-besar, kan, supaya mereka tidak kecewa apabila Nabi kata syafaati li ahli al-kabair, syafaatku juga untuk orang yang melakukan dosa besar. Alangkah menaruh harapannya orang buat dosa besar bila Nabi kata gitu. Tapi jangan ambil peluang, kalau gitu kita buat dosa besar-besar sikitlah. Sebab apa? Nabi bagi syafaat. Ya, ini menunjukkan betapa kasihnya Nabi pada kita tuan. Sebab itu jangan sesekali dengan kita rasa buat dosa besar, aku ni tak layak lah, aku ni najis, aku ni kau jangan kawan dengan aku lah, aku ni banyak dosa. Tak perlu begitu. Terus mencari Allah Ta'ala. Dosa kena anggap kecil jika dibandingkan dengan rahmat Allah yang besar. Dosa kena anggap besar bila dibanding dengan azab Allah. Adakala kita anggap kecil kerana rahmat Allah lebih luas. Adakala dosa kena anggap besar sebab banding dengan azab Allah Ta'ala. Tuan-tuan, betapa Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga lantaran makan buah tu. Bukan buah tu beracun dan mencuri, dah. Tetapi Adam dipisahkan daripada Hawa selama 40 tahun. Ditelanjangkan. Nabi Adam buat sikit salah, ditelanjangkan. Umat Muhammad buat salah, telanjang, lepas itu pakai baju balik. Nabi Adam bertaubat selama 100 tahun kerana dosa sebanyak itu. Buah tu buah dalam syurga. Allah punya, bukan orang punya. Ini orang punya, kita punya, kita punya, kita punya. Kalau bukan hak orang, hak aku. Tukar sikit. Kalau bukan hak aku, hak orang. Itu senang. Kita ni salah slogan kita lah. 100 tahun bertaubat tuan. Ada seorang ulama yang hebat, saya tak ingat nama dia. Dia berjalan-jalan nampak
nampak sebuah rumah kosong. Dia kata, rumah siapa ni? Sia-sia je buat rumah tak duduk. Kan? Lepas tu dia balik duduk kenal. Apalah aku ni kenapa aku sebut gitu? Apa kena-mengena dengan aku? Kalau nak siasat, pergilah betul-betul. Buat rumah sia-sia tak duduk. Dia balik, dia beristighfar selama 3 bulan tak tidur malam kerana menyesal perkataan dia itu. Ini tuan-tuan, bila kita tengok hari ni dalam viral dalam YouTube, dahsyat kata-kata kerajaan lanutlah, kerajaan perompak lah. Janganlah macam tu tuan. Kita doa supaya Allah kurniakan sebuah kerajaan yang baik. Dah lah, kerajaan lanutlah, perompak lah. Kau tak nak, kau pilih cari pulau, buat kerajaan sendiri duduk sana. Betul, kata-kata mereka cukup berat tau. Bila tak setuju pada orang tu, macam-macam dia gambarkan orang tu. Orang lelaki pakai baju kurung perempuan lah. Jangan, perempuan itu tak baik. Akhlak Islam tidak baik. Kan? Orang makin berani. Konon-konon lah kebebasan diberi setahun lebih. Bercakap bukan-bukan. Saya tak setuju tuan. Allah sedang, Allah ada. Kita uruskan. Tawakal pada Allah. InsyaAllah kita dapat sesuatu yang baik. Ini macam-macam. Kerajaan lanun. Loh, berat tuan tu. Kerajaan tu semua. Kalau orang tu lanun, seorang boleh kan? Kau kerajaan, kau larat nak minta maaf pada semua tu. Berapa banyak anggota kerajaan tu? Kan? Jangan semudah itu kita labelkan orang tuan. Ini saya ngeri lah, takut tuan. Ngeri dah kata-kata mereka. Tengok, sekadar mengatakan rumah ni rumah siapa ni? Apa buat rumah tak duduk? Dia bercakap tu tak ada siapa yang untung. Balik menyesal 3 bulan tak tidur malam, minta ampun. Tuan-tuan, hati-hati cakap mereka. Kita ni kata balut orang Allah. Pintu belakang lah, pintu depan lah. Macam-macam tu. Kan? Dengar doa tuan, doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya kurnialah kami sebuah kerajaan yang menjunjung tintah perintahmu dan kerajaan yang sentiasa mengadili hamba rakyat. Dah lah, siapa nak naik nak, tapi kita minta lah ke Allah. Ni macam-macam ni. Kan? Ngerilah dengan kata-kata mereka. Kan? Tengok ulama dulu cakap macam tu pun mereka menyesal. Kan? Baik. Jadi syafaatku bagi golongan yang melakukan dosa besar. Jangan risau. Kalau telah pernah berlaku suatu masa kita buat dosa besar, mungkin waktu tu kita tak arif sangat tentang akibat dosa. Yang kedua, Nabi pula kata gini, menaruh harapan kita minta ampun pada Allah. Ya Allah, jadi inilah orang yang tidak putus asa. Maka orang putus asa ni orang kafir je tuan. Islam tak ada keputusasaan tu, tak ada. Mereka sentiasa harap dan takut, takut dan harap sama tinggi. Maka jika ini ada kan, apabila macam contoh tadi, apabila kita ada masalah dengan mak bapak, masalah ni besar, kita pun rasa besar sangat sana, makin jauh, makin tak berhubung, makin supaya mak bapak tidak tahu dia duduk di mana, makin langsung putus. Adakah putus tu baik? Sudah tentu tak baik. Memutuskan hubungan dengan mak bapak. Sedangkan Allah sebut tahap kedua. Dalam Al-Quran Allah sebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidain ihsana, buat baik dengan dua ibu bapa. Tahap kedua Allah sebut. Maka besar sangat.
kita rasa bersalah besar, kita akan jauh daripada mak bapak. Maka salah lagi besar lah. Maka carilah jalan untuk kembali pada bapa dan ibu. Bila balik, saling bermaaf-maafan. Ayah mak pun minta maaf lah, kau ada kata-kata ibu nak ayah menyinggung perasaan kau. Dia pun begitulah, ayah, saya yang salah, saya ni anak. Maka bila semua situasi ini berlaku, maka akan kembali tenang. Hati kita pun tenang. Jadi inilah kemaafan mak bapak dan taubat daripada Allah. Kita wajib bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu dosa. Jangan tunggu dosa baru nak taubat. Astagfirullah tu bukan ubatnya taubat saja. Kan banyak faedah dia. Kan? Baik. Jadi ini satu berita baik kepada orang yang melakukan dosa besar. Nabi kata, syafaatku juga untuk orang yang lakukan dosa besar. Masya-Allah tu, lapang hati kita. Lapang hati kita tu. Dalam hadis satu lagi tuan. Sabda Rasulullah SAW, khuslatani laysa fawqahuma syai'un minal khair husnuz zanni billah wa husnuz zanni bi ibadillah wa khuslatani laysa fawqahuma syai'un minasy syarri su'uz zanni billah wa su'uz zanni bi ibadillah. Masya-Allah tuan. Terdapat dua sifat yang tidak ada suatu pun yang lebih tinggi daripada keduanya dari sudut kebaikan, iaitu baik sangka kepada Allah. Sifat yang terbaik, tertinggi ialah baik sangka kepada Allah. Maka hari ini sedialah untuk menerima apa saja yang Allah datang dalam hidup. Tetap kita baik sangka, sebab kita tahu Allah Maha tahu. Bagaimana Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berkata kepada malaikat bahawa aku nak lantik khalifah di bumi di kalangan manusia. Malaikat kata, ya Allah, kamu nak jadikan manusia khalifah di muka bumi, sedangkan mereka ni bakal menumpah darah, sedangkan kami ni nusabbih, bertasbih siang malam. Maka malaikat pun tak percaya kat manusia ni, sedangkan kami bertasbih. Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Senyap ceritanya. Kalau malaikat memerintah kita, susah tak tuan-tuan? Agak lebih mudah ke lebih susah? Malaikat dia tak kahwin, maka dia pun kempen jangan kahwin. Kan susah kita. Dia tak makan tak minum, tak lelaki tak perempuan. Jawab nak jawab seorang tu, nak jawab macam mana? Yang lelaki buat perempuan tu. Jadi payah. Maka Allah cipta insan di kalangan kita juga. Jadi mudahlah. Kan. Baik. Dua sifat yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, iaitu husnul, baik sangka pada Allah. Baik sangka bila kita dapat nikmat memang baik sangka lah. Tapi bila kita dapat ujian, masa tu Allah nak tengok apa respon kita kepada ujian Allah. Ini Allah nak tengok kita. Kan? Masa ni bahaya tuan. Kita waktu ini tenang segar, okey, tapi bila diuji, waktu tu Allah nak tengok kita apa respon kita. Kan? Kena jaga waktu tu lah. Bila kita ditimpa sedikit malapetaka, ditimpa sikit kerugian dalam perniagaan, ditimpa sikit tak terpilih dalam memegang satu pejawatan, waktu tu lah Allah nak tengok perasaan kita. Mungkin ini tak patut, aku dah habis duit banyak, patut aku kena lantik. Tak ada. Ini maka tak dilantik tu lebih baik pada lantik. Sebab Allah tahu dah, engkau ni kalau bagi jawatan hancur.
Allah tahu dah. Kita tak tahu lagi. Kita berjanji macam-macam lah. InsyaAllah saya akan laksanakan tugas semaksimum mungkin. Memang kita cakap. Tapi Allah tak bagi. Itulah pemberian. Yang tak bagi itulah pemberian. Ada kala. Jadi kita kena faham lah. Sangka baik. Sangka baik lah. Sayyidina Umar bila dilantik, dia balik pada Umar, ya sayang, kali ni jagalah, saya mungkin tak banyak masa dengan sayang lah, sebab saya dah ada beban ni, tanggungjawab ni. Kalau rasalah saya rasa tak sesuai dengan abang, saya izinkan cari jalan keluar lah. Sampai teratur punya sensitiviti daripada perjawatan. Sekiranya kau tak mampu nak hidup serasi dengan abang ketika berjawatan ni, carilah jalan keluar. Kalau kita sayang baliklah, saya senaraikan apa nak, gaji pertama ni kita beli yang ni, gaji kedua beli yang ni. Kalau kita lah, bayang tuan-tuan kan, Masya Allah, mohon kan. Ya Allah, ya Tuanku. Jadi sangka baik dengan Allah dalam semua keadaan. Dan sangka baik pada manusia, pada hamba Allah. Saya tengok sahabat depan saya, kita rasa sahabat ni memang ahli syurga lah. Dia baik pada aku. Itu kena rasa gitu. Kita tengok anak yatim seorang yang lari dalam masjid, kan? Kita rasakan dia ni lebih untung pada aku. Sebab dia kalau mati kecil dah masuk syurga, dia nakal sikit sebab bapak tak ada. Sangka baik. Kita rasa orang tu lebih baik pada kita. Yang tu paling baik. Ni tengok orang dia tu teruk, aku okey lah. Jaga tuan kan. Jangan merasa kita okey pada orang lain. Kita tengok orang lain pun kita rasa dia lebih baik pada kita. Sebab walaupun masa ni dia tak baik, tapi coming soon kita tak tahu. Tengok abang pelawak, tengok kematian dia dibanjiri oleh masyarakat dan orang kenamaan. Kita belum tahu lagi tuan. Berapa orang yang nak semayang kita bila kita membujur di depan ni, kita tak tahu. Sebab tu jangan sesekali menyangka buruk lah. Ini payah tuan. Orang buruk memang sangat buruk lah. Jangan tuan. Sebab kesudahannya kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Seorang yang jahat pada zaman Nabi Isa, sehingga kejahatannya Allah perintah wa Isa, dia ni kena dikeluarkan daripada menduduki sini. Keluar, dia buang daerah lah. Buang daerah. Nabi Isa pergi buang. Sebab jenayahnya tak dapat dimaafkan. Tetapi suatu hari dia sakit. Di ujung nun di sana dia sakit. Maka apa dia kata? Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah tiada siapa-siapa, ya Allah. Jika ada isteri, bolehlah basahikan bibirku dengan air. Jika ada anak, aku tak ada siapa, ya Allah. Aku hanya ada Engkau, ya Allah, ketika ini. Aku banyak berdosa, ya Allah. Allah perintah Nabi Isa, kau tolong pergi hujung sana, kau tolong pergi seorang yang soleh. Nampak? Nabi Isa pergi tengok, aku rasa orang ni lah Allah suruh aku buang dulu. Pasal apa orang ni hari ni pula Allah kata dia yang soleh? Sebab dia telah kembali kepada aku, mengaku kesalahannya. Aku tiada siapa-siapa lagi, ya Allah. Nampak tuan? Sebab tu jangan pandang sekarang, pandang besok. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Kan senang kalau pandang baik, tak ada tuduh orang lanun ke perempuan ke penyangak, pintu belakang, pintu depan, pintu atas lah. Macam-macam mana ni? Jangan begitu tuan-tuan kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita kongsikan pagi ini benar-benar mengetuk hati kita supaya memahami. Dan begitu juga, mana dua sifat yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada keduanya di sudut jahat. Yang paling jahatlah ialah buruk sangka pada Allah. Nampak tuan-tuan kan? Dan buruk sangka pada manusia. Tuan-tuan, perbetulkanlah persepsi kita pada alam ini.
Kadang saya baru kahwin Ustaz, saya ada 7 tahun kahwin Ustaz, anak seorang tak ada Ustaz. Kenapa lah Allah ikut sangat ni ha? Oh contoh, dia ni kahwin 7 tahun 9 orang, sebab 2 kali kemah 2. Cuba bagi sama banyak dengan saya, dia sedang aturkan takdir Allah, kan teruk Tuhan. Sebab tu bukan senang nak sangka buruk, sangka baik Tuhan. Kenapa Allah? Kenapa Allah? Saya ni cek doktor normal, kenapa tak mengandung? Yang seorang tak mau dah Ustaz. Dah 9 orang dah, teruk sangat. Tahun depan datang pula seorang lagi 10. Ketika inilah kita perlu murni husnuzon kita pada Allah dan segala manusia. Tuan-tuan kan, mudah-mudahan pagi ni minta maaf lah lebih sikit sebab dah lewat kan, dah 7.30. Moga-moga apa yang kita kongsikan pagi ni tuan-tuan benar-benar mampu kita pahami dan praktikkan dalam kehidupan tuan-tuan. Itu sajalah jalan yang patut kita pilih untuk mendapat keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambungkan datang muka surat 365. Itu saja daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.